Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman selaku pensyarah bagi citra fotografi GGGE 4303 sesi 2019-2020. Dan yang saya kasihi rakan-rakan sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kami akan meneruskan pembentangan bagi membentangkan laporan tokoh akademik Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Syukriyuh bin Abdullah yang berkhidmat sebagai Fellow Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai pendahuluan, kajian ini mempunyai beberapa aspek yang dikaji. Yang pertama ialah latar belakang keluarga, yang kedua ialah latar belakang pendidikan, yang ketiga ialah pembinaan kerjaya, yang keempat ialah kejayaan dan sumbangan, serta yang terakhir ialah perancangan dan harapan. Oleh itu, saya menjemput rakan saya untuk meneruskan pembentangan bagi memulakan subtopik pertama, iaitu latar belakang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amar Hamizan bin Muhammad Balian. Nombor metrik A175305. Pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit mengenai latar belakang Profesor Syukriyuh bin Abdullah. Beliau lahir pada 3 September 1962 di Butterworth, Penang. Beliau berasal dari Alor Kedah dan tinggal di beberapa tempat di Malaysia kerana selalu berpindah randah mengikuti keperluan pekerjaan bapa beliau, yang merupakan seorang polis berpangkat biasa. Ibu beliau pula merupakan suri rumah sepenuh masa. Beliau mempunyai 4 orang adik-beradik, seorang kakak, 2 orang abang dan beliau adalah anak yang paling bongsu. Disebabkan beliau anak yang paling bongsu, beliau merupakan seorang yang sangat sensitif dan cepat marah. Ini kerana beliau dibesarkan dalam kawasan kediaman barak polis. Ibu dan bapa beliau merupakan ibu bapa yang sangat tegas dalam mendidik anak-anak. Beliau merupakan keturunan Cina dan tinggal di kawasan kejiranan majoriti kaum Melayu. Kerana beliau terlalu lama berjiran dengan orang Melayu, cara hidup orang Melayu dan segala budaya orang Melayu sudah sebati dengan diri beliau. Sehingga kan beliau ada menyebut, saya lebih Melayu daripada Melayu sendiri. Dari segi pemakaian, corak berfikir, pemakanan, beliau juga mahir memasak bermacam jenis lauk pauk orang Melayu dan lain-lain. Namun beliau tidak banyak bercerita mengenai keluarga beliau kerana beliau sudah lama terputus hubungan dengan keluarga beliau sejak beliau memeluk Islam pada umur 15 tahun. Tapi apa yang menarik untuk dikongsikan adalah perjalanan hidup beliau yang sangat mencabar dan penuh dengan motivasi. Pada umur beliau masih kecil, beliau selalu mengikuti ibunya ke tokong. Tetapi, seumur hidup beliau tidak pernah menyembah apa-apa patung. Apabila melihat orang menyembah patung, lalu beliau berkata, manusia ini aneh ya, benda yang dibentuk, diukir, kemudian disembah sendiri. Pada umur yang masih kanak-kanak, seawal usia 10 tahun, beliau sudah mula mencari makna dan erti kehidupan yang sebenar. Antara persoalan yang selalu difikirkan ialah, kenapa aku hidup? Siapa Tuhan aku? Dan kenapa manusia menyembah patung yang diukir dan direka oleh manusia sendiri? Semasa beliau kanak-kanak, beliau juga sering dipukul dengan kayu dan dibali dengan batu bata sehingga luka dan berdarah. Dan sering dihina oleh kanak-kanak sebaya beliau dengan bermacam jenis makian dan ejekan. Membesar dengan rasa dibenci, tertekan dengan keadaan sekeliling. Hal itu menyebabkan beliau sering mengasingkan diri, sangat rasa sunyi dan tiada kawan sejak kecil lagi. Namun beliau banyak menghabiskan masa dengan bermuhasabah dan refleksi diri sendiri dan belajar mencari matlamat kehidupan yang sebenar. Selepas sahaja beliau diusir daripada rumah kerana memeluk agama Islam, Keluarga beliau tidak akan menerima lagi kehadiran beliau di sana, ditakuti beliau akan menyebarkan dakwah antara ahli keluarga dan kaum kerabatnya. Beliau kemudian dibesarkan oleh imam masjid dan dimasukkan ke dalam sekolah Yayasan As-Sofa di bawah Persatuan Abim. Imam tersebut merupakan ayah angkat pertama beliau. Beliau mengambil peperiksaan SRP di sekolah tersebut. Beliau juga mula belajar lebih serius mengenai ilmu agama dan banyak menghabiskan masa pergi ke majlis ilmu dan masjid dibawa oleh ayah angkatnya. Sehinggalah kemudiannya berlaku sedikit konflik antara beliau dan mak angkatnya yang membuatkan beliau diusir kali kedua
tanpa pengetahuan bapa angkatnya. Hal ini sangat tidak dijangka oleh beliau. Sejak insiden itu berlaku, beliau sudah bertekad tidak akan kembali kepada keluarga angkatnya dan mula untuk berdikari dan bergantung kepada takdir yang disusun oleh Allah SWT. Dengan hikmah Allah, beliau dijumpai dan diasuh oleh guru-guru di asrama Yayasan As-Safa. Dan setiap pembelanjaan kos penginapan dan pembelajaran di sana ditaja oleh mereka. Dan di sinilah beliau belajar untuk berdikari dan belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Habis sahaja kehidupan di asrama, beliau berhijrah ke Kuala Lumpur dan berjumpa dengan kumpulan sufi. Beliau bekerja sebagai supervisor, pelayan dan kerja di supermarket dan pelbagai jenis kerja yang dilakukan oleh beliau hanya untuk meneruskan kehidupan. Namun disebabkan beliau rasa sangat kosong, kurang berpengetahuan mengenai agama Islam, beliau berhijrah ke Bandar Baru Bangi kerana ingin belajar lebih mendalam dan mencari guru agama kerana di sana terdapat banyak surau para asatizah dan ramai pensyarah Islam. Beliau mula belajar bahasa Arab, tafsir Al-Quran. Dengan takdir Allah SWT, beliau berjumpa dengan almarhum Datuk Harundin. Beliau merupakan antara generasi pertama usrah bersama almarhum Datuk Harundin. Beliau selalu mengikuti Datuk Harundin pergi mengubati orang yang mempunyai masalah. Secara tidak langsung, hubungan beliau bersama Datuk Harundin sangat-sangat rapat dan dianggap seperti keluarganya sendiri. Beliau berkongsi pengalaman menjadi pembantu Datuk Harundin dalam menyediakan segala keperluan dari segi segala persiapan dan makanan untuknya. Dari sini juga beliau secara tidak langsung sudah belajar bagaimana untuk menyediakan juadah untuk 50 orang, bahkan lebih lagi katanya. Saya boleh buat makanan untuk majlis-majlis yang besar. Aturan Allah itu sangat cantik dan tidak dijangka oleh pemikiran manusia. Katanya beliau sudah bersama Datuk Harundin sejak awal penubuhan Darul Syifa lagi. Beliau sentiasa mengikuti ke mana sahaja Datuk Harundin pergi dan sentiasa memberi apa sahaja bantuan yang beliau mampu untuk membantu. Sehinggalah pada satu hari, beliau ditakdirkan berjumpa dengan seorang jutawan yang merupakan salah seorang anak murid Datuk Harundin, dan di sinilah kisah beliau berubah daripada anak pungutan, daripada anak jalanan katanya. Kemudian Allah bagi rezeki sambung belajar yang dibiayai oleh jutawan tersebut. Saya serahkan kepada kawan saya untuk menceritakan tentang latar belakang pendidikan. Terima kasih, Meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Ibrahim, A174811, ingin menceritakan berkaitan dengan latar belakang pendidikan Profesor Madya Dr. Syukriyoh bin Abdullah. Profesor Madya Dr. Syukriyoh bin Abdullah telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Sekolah Tinggi As-Safa dari tahun 1 sehingga tahun 6. Sepanjang persekolahan beliau dari tahun 1 sehingga tahun 6, beliau seorang yang sangat pemarah, pendiam dan sangat sensitif. Beliau juga seorang yang menahan diri perwatakannya kerana walaupun mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tetapi beliau tidak pernah memegang jawatan yang besar ketika zaman persekolahan. Beliau sering menjadi ahli biasa saja dalam mana-mana persatuan. Contohnya beliau menjadi ahli Kesatuan Pelajar Islam Perak dan juga ahli ABIM. Walaupun sering melakukan kertas kerja dan kerja-kerja penting yang lain dalam persatuan ABIM, tetapi beliau tetap tidak suka mendapat nama dan suka mendiamkan diri. Hubungan beliau dengan Datuk Harundin sangat rapat sehingga beliau digelar sebagai anak angkat Datuk Harundin. Sewaktu beliau umur belasan tahun, beliau tidak mempunyai pelajaran kerana disebabkan oleh kekurangan sumber pendapatan untuk menanggung beliau menyambungkan pembelajaran di peringkat sekolah menengah. Ditakdirkan pada waktu itu terdapat seorang hartawan atau orang kaya ingin menawarkan beliau pendidikan untuk menyambung pelajaran beliau di salah sebuah sekolah menengah di Jordan dan ditanggung sepenuhnya oleh hartawan tersebut, iaitu di Sekolah Menengah Universiti Al-Azhar. Kerana kebetulan anak saudara Datuk Harundin juga sekolah kat sana, beliau belajar di Jordan selama 3 tahun. Sewaktu beliau tahun kedua di sekolah menengah tersebut, beliau terpaksa menanggung pembelajaran beliau kerana yuran persekolahan dan barang keperluan beliau tidak ditanggung lagi oleh hartawan tersebut. Oleh sebab itu, Datuk Harundin dia mengarahkan beliau untuk pulang dan menyambung pelajaran beliau di sekolah di Malaysia lah. Sebabkan sikap beliau yang patuh akan arahan Datuk Harundin, beliau pergi ke utara dan 3 buah sekolah agama untuk sambungkan pelajaran beliau di sana. Salah satunya adalah Madrasah Manabiul Ulum, Penanti Pulau Pinang, Pondok Bukit Besar Kedah dan Melelek Kok Tiang.
Beliau mendapat peluang untuk menyambungkan pelajaran beliau ke tiga-tiga buah sekolah tersebut, tetapi beliau memilih untuk sambung belajar di Penanti Pulau Pinang kerana keinginannya untuk menetap di sana. Beliau belajar di sana selama 2 tahun untuk lulus ujian syahadah aliyah. Setelah saja beliau lulus ujian tersebut, beliau mendapat membuat permohonan untuk melanjutkan belajar di peringkat ijazah sarjana muda. Permohonan yang beliau buat adalah di salah satu di Universiti Umur Kurab Mekah, UIA Pakistan, UIA Kuala Lumpur dan UIN Arinari di Bandar Aceh, Indonesia. Keputusan untuk melanjutkan pelajaran beliau di peringkat ijazah sarjana muda diterima oleh 2 buah universiti, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Kuala Lumpur dan UIN Arinari Bandar Aceh di Indonesia. Datuk Arindin mengarahkan beliau untuk melanjutkan di UIA Kuala Lumpur, tetapi atas permintaan bapa mertua Datuk Arindin mengarahkan beliau untuk mensambung pelajaran di UIN Arinari Bandar Aceh. Hal ini kerana di Indonesia dikatakan terdapat lebih ramai ulama yang bertaraf wali. Oleh sebab itu, beliau melanjutkan pelajaran di sana selama 4 tahun setengah dalam bidang pendidikan Islam dari tahun 1990 dan sekaligus belajar di Zawiyah Tanah Abeh, iaitu merupakan perpustakaan kuno yang menyimpan pelbagai manuskrip berkaitan dengan Islam dari abad ke-12 sehingga abad ke-17. Di Zawiyah Tanah Abeh, beliau menuntut ilmu dengan seorang tok guru di situ dan beliau dijadikan anak angkat oleh tok guru tersebut disebabkan kepribadian beliau yang ingin mengkaji lebih mendalam lagi berkaitan manuskrip Islam. Perkara ini memberikan peluang kepada beliau untuk keluar masuk di Zawiyah tersebut. Beliau menuntut ilmu di sana dalam seminggu, 3 hari di Zawiyah Tanah Abeh, 4 hari lagi di kuliah di Universiti Islam Negeri Arinari Bandar Aceh. Kejayaan beliau yang beliau perolehi semasa belajar di UIN Arinari adalah pada semester pertama beliau mendapat grade yang tertinggi sebanyak 3.77 dan hampir setiap semester beliau mendapat 3.77 sehingga pernah mendapat 4 flat di UIN Arinari Bandar Aceh. Beliau mendapat 2 ijazah dalam pengajian iaitu berkaitan dengan Islam yang bersanad dan juga ijazah bagi pendidikan bidang sekular. Disebabkan kejayaan beliau, hampir kesemua pensyarah mengenali beliau dan menyayangi beliau di sanalah. Seterusnya, setelah beliau menghabiskan pelajaran beliau di UIN Arinari Bandar Aceh, beliau melanjutkan pelajaran beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu sekarang ini. Sewaktu beliau di Universiti UKM, beliau menemuduga diri beliau di salah satu fakulti di UKM, iaitu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebagai tutor bahagian sastra Islam. Pada waktu itu, beliau merasakan tiada harapan untuk menyambungkan pelajaran beliau sebagai tutor sastra Islam kerana mempunyai saingan yang hebat-hebat. Tetapi disebabkan belas kasihan, rahmat Allah dan kehebatan beliau menceritakan berkaitan sastra Islam, beliau telah terpilih untuk mendapat jawatan tersebut. Dan pada waktu itu juga beliau juga ditawarkan untuk melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana selama 1 tahun. Dalam masa setahun, beliau dapat menyelesaikan coursework beliau dengan grade purata 3.55 dan di antara graduan yang cemerlang. Beliau meneruskan kejayaannya sebagai tutor sehingga disahkan jawatan dan dilantik menjadi seorang pensyarah. Akhirnya beliau melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah setelah disahkan menjadi pensyarah tu, jawatan sebagai seorang pensyarah. Beliau melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di Jabatan Sejarah berkaitan pemikiran tokoh ulama Melayu di Aceh selama 4 tahun setengah. Perwatakan beliau semasa ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan Doktor Falsafah adalah lebih matang seiring dengan perkembangan pengetahuan beliau. Beliau juga seorang yang rendah diri orangnya dan tenang dalam apa jua keadaan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zahuri bin Abdul Rahim, A173890. Indikator seterusnya ini saya akan bincangkan mengenai pembinaan kerjaya Prof. Madya Dr. Ahmad Syukriyuh bin Abdullah. Beliau seorang pensyarah yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman luas di UKM. Bicara mengenai kelebihan beliau dalam prosiding, kertas kerja, suntingan buku dan banyak lagi adalah amat membanggakan. Hasil kerja beliau ni tak hanya di lingkungan peringkat kebangsaan, tetapi tersebar luas di peringkat antarabangsa juga. Beliau seorang anak kelahiran berbangsa Cina, lahir dalam keluarga yang sederhana, tak dibesarkan dengan kemewahan. Apatah lagi masa kecil beliau telah kehilangan bapanya, jadi ini memberikan satu implikasi yang besar dalam kehidupan beliau. Habis saja SPM pada tahun 1980, beliau tak habiskan masa berfoya-foya macam anak muda yang lain. Tapi beliau terus memulakan usaha murni
mencari rezeki yang halal sebagai seorang penyambut tetamu di Hotel Tai Ichi, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Jadi di situlah bermula kerjaya beliau. Setelah setahun menabur bakti di situ, beliau telah berhijrah ke Norwich, England atas urusan dakwah. Semasa kat sana, beliau termotivasi untuk mencari pendapatan untuk menampung perbelanjaan beliau kat sana. Kali ini beliau telah bekerja di Dewan Al-Amir sebagai seorang penyambut tetamu juga. Seterusnya pada tahun 1983, beliau telah kembali ke tanah air dan meneruskan kerjaya di Great Wall Supermarket, Kajang, Selangor. Tapi kali ini bukan sebagai penyambut tetamu, sebaliknya sebagai seorang penyelia. Perkhidmatan beliau di supermarket itu adalah selama 2 tahun. Seterusnya beliau telah melanjutkan pengajian. Dan setelah mendapat ijazah sarjana agama di IAIN Jamiah Al-Raniri, Bandar Aceh, beliau telah memohon kerja sebagai seorang tutor di UKM. Semasa sesi temu duga, beliau merasakan diri beliau terlalu kecil, terlalu kerdil jika nak dibandingkan dengan peserta lain yang datang dengan latar belakang yang gah. Tapi semasa sesi soal jawab, beliau telah membuktikan ilmu yang beliau tuntut di bumi Serabi Mekah tu berjaya meletakkan beliau untuk dipilih. Dan Alhamdulillah berjaya mendapat kerja di Jabatan Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam. Pada tahun 1997, beliau telah disahkan menjadi pensyarah di Jabatan Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam. Jadi jasa dan khidmat beliau sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan Islam telah dicurahkan selama 1 dekad. Seterusnya kerjaya beliau terus berkembang apabila beliau telah dilantik menjadi fellow penyelidik kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Sedang orang ramai mengangkat ilmu barat, beliau sebaliknya terus menggali khazanah ilmu alam Melayu yang tak dilakukan oleh ramai pihak lah. Apatah lagi beliau seorang yang berbangsa Cina. Tetapi jati diri kemelayuan beliau mengalahkan orang Melayu. Boleh saya katakan begitulah. Seterusnya kebijaksanaan Prof. Madya Dr. Muhammad Syukriyuh ni terus ditagih sehingga kan beliau telah diangkat menjadi Ketua Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu pada tahun 2014. Hal ini antara lain adalah sebab ada berlaku penstrukturan semula di Universiti UKM. Jadi sepanjang perkhidmatan beliau di UKM ni, tidak sesaat pun beliau biarkan berlalu dengan sia-sia. Begitulah yang saya dapat ungkapkan mengenai pembinaan kerjaya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazriman bin Muhammad Zulkofli, bernombor metrik A173-596. Baik, di sini saya ingin menceritakan serba sedikit kejayaan dan sumbangan Profesor Madya Dr. Syukriyuh. Okey, beliau telah berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia sejak tahun 1995 sehingga kini, iaitu selama 25 tahun. Beliau juga menjadi tutor di UKM selama 2 tahun daripada tahun 1995 sehingga 1997. Kemudian, beliau berkhidmat sebagai seorang pensyarah pada tahun 1997 sehingga tahun 2007 di Jabatan Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Pada tahun 2008, beliau dilantik sebagai Fellow Penyelidik Kanan dan sebuah institusi di UKM. Beliau dilantik menjadi Fellow Penyelidik Kanan kerana beliau telah menghasilkan banyak jurnal berkaitan dengan tamadun Melayu itu sendiri. Ini adalah salah satu kepakaran yang beliau miliki, walaupun pada asalnya beliau adalah seorang yang berbangsa Cina, seperti yang diceritakan oleh sahabat saya tentang latar belakang beliau. Manakala minat beliau mendalami tamadun Melayu sehingga menjadikan beliau seorang penyelidik yang dikenali ramai, terutamanya masyarakat UKM itu sendiri. Baiklah, antara penulisan jurnal beliau pada peringkat kebangsaan ialah pada tahun 1999, beliau telah menulis jurnal yang bertajuk Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Yang kedua ialah Jurnal Yadim pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2009, beliau telah menulis jurnal yang bertajuk Al-Hikmah. Baiklah, bermula tahun 2014 sehingga 2017, beliau
diberi tanggungjawab untuk memegang jawatan sebagai Ketua Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu iaitu PPMAM di Institusi Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Baiklah, sekarang saya ingin menceritakan sedikit sumbangan beliau. Profesor Madya Dr. Muhammad Syukriyoh juga banyak melibatkan diri dalam pelbagai projek penyelidikan. Antara sumbangan yang beliau telah berikan kepada masyarakat ialah projek pemikiran dakwah Ali Hashmi. Projek ini diketuai oleh beliau sendiri dan telah pun dilaksanakan pada 20 hari bulan 5 2011 sehingga 9 hari bulan 11 tahun 2012, di mana projek ini memerlukan dana sebanyak RM2 juta ringgit. Daripada projek ini, beliau telah pun berjaya menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Pemikiran Dakwah Ali Hashmi. Dan buku ini diterbitkan dibantu oleh Salma Haji Ahmad serta dijual kepada masyarakat agar dapat berkongsi ilmu pengetahuan beliau. Buku Pemikiran Dakwah Ali Hashmi ini bukan hanya memfokuskan kepada pandangan beliau kepada karya yang terhad, tetapi mengambil kira pandangan dari pelbagai karyanya yang merangkumi beberapa aspek dakwah, iaitu pelaku dakwah, sasaran pesan, matlamat, metod dan juga media dakwah. Selain itu, beliau juga telah mengetuai projek gerakan Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Malaysia, di mana projek ini telah dijalankan pada tarikh yang sama, iaitu 20 hari bulan 5 2011 sehingga 9 hari bulan 11 tahun 2012. Dan juga, projek ini memerlukan dana yang berjumlah RM2 juta ringgit. Projek ini juga telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Gerakan Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Malaysia yang ditulis oleh 3 orang pekaji, iaitu Abdul Manam bin Muhammad, Muhammad Syukriyoh bin Abdullah dan juga Mat Zuraini Mashrum. Buku yang dihasilkan ini menceritakan mengenai tasawuf dan juga tarikat, di mana tasawuf sebagai salah satu dari 3 unsur keilmuan dalam Islam. Selain ilmu tauhid iaitu akidah, ilmu fiqh iaitu syariah dan merupakan khazanah peradaban Islam yang menjadi faktor penting tersebarnya nilai-nilai Islam di seluruh dunia. Selain itu, permasalahan tarikat di Nusantara juga akan dibincangkan, lebih khusus lagi tentang tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Malaysia. Sumbangan beliau yang terakhir adalah beliau juga adalah salah seorang pengerusi di sebuah yayasan, iaitu Yayasan Sirat Al-Mustaqim. Yayasan ini terletak di Zawiyah Bangi, nombor 20 lot 31509 Jalan Aman 10, Kampung Aman Bangi 43000 Kajang, Selangor. Yayasan ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada masyarakat tentang sejarah Islam dan tempat-tempat yang bersejarah yang masih kekal terbina di dunia. Penubuhan yayasan ini telah memberi banyak kebaikan kepada masyarakat yang menyertainya. Sekian, terima kasih. Perancangan terdekat beliau adalah berkaitan penerbitan 3 naskah terbaru dalam masa terdekat. Sebelum ini, pelbagai hasil karya ilmiah telah beliau terbitkan. Lebih 10 buah buku telah diterbitkan. Kami juga ada bertanyakan tentang perancangan beliau dalam bidang yang diceburi sekarang mengenai status kedudukan beliau. Namun, beliau yang bersifat sangat rendah diri tidak pernah mengidamkan apa-apa jawatan yang lebih tinggi walaupun beliau layak menyandangnya. Bagi beliau, mutu hasil kajian yang berkualiti serta segala terbitannya telah menggembirakan beliau, tidak kira apa jawatan disandang, kerana tujuan beliau berkarya dan menyumbang kepada bidang akademik adalah untuk menyelidik manuskrip dengan mengekalkan kandungan asal manuskrip tersebut. Usaha beliau menumbuhkan pusat penyelidikan manuskrip alam Melayu sememangnya tidak boleh disangkal.
Pelbagai perkara telah diusahakan oleh beliau untuk menaikkan nama institusi tersebut. Jadi, harapan beliau amatlah besar terhadap berjayanya pusat pendidikan tersebut. Beliau juga merancang untuk memajukan Yayasan Sirat Al-Mustaqim yang diusahakan oleh beliau sendiri supaya yayasan tersebut boleh bergerak sendiri dengan lancar dan mencapai sasaran dan objektif yayasan tersebut. Juga harapan beliau terhadap sistem pendidikan di Malaysia, beliau mengharapkan supaya sistem pendidikan yang ada tidak mempunyai campuran dengan sistem pendidikan barat. Beliau menegaskan bahawa sistem pendidikan mestilah berteraskan Al-Quran dan Sunnah bagi melahirkan pelajar yang seimbang dalam aspek duniawi dan ukhrawi. Juga harapan beliau agar pusat penyelidikan manuskrip Alam Melayu ditadbir oleh ahlinya. Beliau bermaksud usahanya untuk mewujudkan pusat pendidikan ini bukan hanya untuk mencapai standard tertentu, tetapi beliau ingin setiap kajian yang dilakukan mestilah mengekalkan ketulinan isi manuskrip yang dikaji supaya kandungannya dapat disampaikan dengan jelas kepada masyarakat hari ini. Secara ringkasnya, dapat kami simpulkan bahawa Profesor Madya Dr. Muhammad Syukri Yuh bin Abdullah merupakan seorang tokoh yang amat hebat, bukan sahaja dari segi kerjayanya, bahkan sikap dan akhlak beliau yang rendah diri dan baik hati. Kisah perjalanan kehidupan beliau yang penuh dengan onak dan duri, namun beliau mampu bangkit mencapai segala impiannya. Ini merupakan contoh yang sepatutnya kita sebagai mahasiswa menjadikan beliau sebagai pendorong untuk berjaya. Banyak pesanan beliau terhadap kami, antaranya ialah supaya mahasiswa sentiasa menjadikan setiap peluang yang ada memberi manfaat kepada orang lain. Tidak hidup bertuhankan nafsu, pangkat, pujian dan harta, kerana itu semua hanya sementara. Sebaliknya, kita hendaklah sentiasa ikhlas dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Kami berasa sangat kagum dan termotivasi dari kisah hidup beliau yang pada usia kecilnya diusir keluarga, namun beliau tetap dengan pendirian sendiri, sentiasa meletakkan setinggi-tinggi keyakinan terhadap Allah SWT terhadap kehidupannya. Beliau seorang yang sangat tidak mudah jatuh dan berputus asa. Dari kisah ini kami dapati bahawa perjalanan menjadi seorang tokoh memerlukan pengalaman dan ujian yang hebat. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kami berjaya menghasilkan tugasan ini dan tidak lupa penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Syukri Yuh bin Abdullah atas segala kerjasama yang sangat baik serta pengorbanan masanya untuk berkongsi sedikit mengenai dirinya dan memberi tunjuk ajar kepada kami serta memberi kami motivasi untuk terus berjaya dalam pelajaran dan sentiasa positif terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Tidak lupa juga kepada Encik Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman atas segala tunjuk ajar sepanjang kajian yang dijalankan. Sekian sahaja pembintangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.